Oke, shalom, selamat pagi semua. Bertemu kembali di dalam kebaktian pribadi untuk hari yang ke-6, My Challenge. Sebelum saya membuat pembacaan tentang satu lagi tajuk, yaitu bertajuk pengakuan, yaitu pengakuan di dalam buku Jalan Menuju Yesus. Jadi sebelum itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa, tapi yuk berdoa boleh? Okey. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, puji Tuhan sekali lagi kami panjatkan kesyukuran atas berkat dan perlindungan Bapa sepanjang malam tadi dalam istirahat kami. Dan pada pagi ini Bapa, sekali lagi kami akan mempelajari firman Tuhan dalam pembacaan kami. Biarlah berkati pelajaran ini supaya menjadi satu panduan kepada kami setelah kami menanti kedatangan Bapa yang kedua kali. Terima kasih kerana sudah mendengar doa ini. Semua kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus, kami serah berdoa. Amin. Okey, tajuk pembacaan pada pagi ini iaitu bertajuk pengakuan dalam buku Jalan Menuju Yesus. Kita tidak pernah berjaya dalam hidup jika kita menyembunyikan dosa kita. Mengakulah dan bertaubatlah, lalu Tuhan akan mengasihi kita. Amsal 28 ayat 13. Cara kita menerima belas kasihan Tuhan adalah mudah, adil dan berpatutan. Tuhan tidak mahu kita melakukan sesuatu yang sukar dan sakit agar dosa diampunkan. Tidak juga memerlukan perjalanan yang jauh dan meletihkan. Kita tidak boleh membayar dosa kita dengan kesengsaraan. Siapa sahaja yang mengaku dan membuang dosanya akan menerima belas kasihan. Profet berkata, akuilah dosa kamu satu sama lain dan berdoalah untuk satu sama lain supaya kamu disembuhkan. Yakub 5 ayat 16. Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan kerana hanya Dia boleh mengampuninya. Kita mengakui kesalahan di antara satu sama dengan yang lain. Jikalau kita pernah bersalah kepada sahabat atau jiran kita, kita mesti akui kesalahan itu dan adalah tugas kita untuk mengampunkan. Barulah kita memohon ampun daripada Tuhan. Jiran kita kepunyaan Tuhan dan kita berdosa melawan pencipta dan penebus apabila kita melupakan Dia. Kita mendapat pertolongan daripada Yesus Kristus. Peris besar kita ini bukanlah seorang yang tidak dapat bersimpati dengan kelemahan kita. Kita mempunyai peris besar yang pernah digoda dalam segala hal seperti kita sendiri, tetapi Dia tidak berdosa. Ibrani 4 ayat 15. Dia berkuasa menghapuskan bintik-bintik dosa. Kita mestilah merendahkan diri di hadapan Tuhan serta mengakui bahawa kita telah berdosa. Inilah langkah pertama untuk diterima oleh Tuhan. Jikalau kita tidak bertaubat dan merendahkan diri kita, mengaku dosa, maka kita tidak benar-benar memohon pengampunan. Jikalau kita tidak membenci dosa kita, kita tidak ada kesungguhan memohon keampunan dosa. Oleh itu, kita tidak dapat memperoleh
kedamaian Tuhan. Satu-satunya sebab mengapa kita tidak menerima keampunan dosa kerana kita tidak rela merendahkan diri. Kita tidak mahu menurut peraturan-peraturan di dalam Alkitab. Dengan teliti sekali, Tuhan memberitahu apa yang patut kita lakukan. Haruslah kita membuka hati dan mengaku sesungguhnya bahawa kita berdosa. Jangan pula kita lakukan dengan lalai. Orang yang tidak sedar betapa kejinya dosa seharusnya tidak perlu dipaksa untuk mengaku dosanya. Mereka yang menyerahkan bulat-bulat hatinya kepada Tuhan akan menerima simpati yang tidak terkira. Daud menulis di dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan mendampingi mereka yang tawar hati dan menyelamatkan mereka yang putus asa. Pengakuan yang benar-benar ialah memberitahu dengan tepat apa yang telah berlaku. Seseorang mungkin perlu mengakui hanya kepada Tuhan, atau barangkali dia perlu memberitahu seseorang bahawa dia menyesal telah menyakitinya. Mungkin dia perlu mengakui segala dosa di halayak ramai, tetapi apabila dia lakukan itu, seharusnya dia huraikan satu persatu perbuatan salahnya. Dalam zaman Samuel, orang-orang Israel tidak menurut Tuhan. Dosalah yang menyebabkan mereka sengsara. Kepercayaan mereka kepada Tuhan telah hilang sehingga mereka tidak tahu bahawa Tuhan menuntut mereka. Orang-orang tidak merasakan kuasa Tuhan, tidak juga percaya bahawa Dia menjaga mereka. Mereka menjauhkan diri daripada pemimpin alam semesta yang agung, sebaliknya meminta seorang raja seperti negara-negara lain. Tuhan memberikan mereka raja, namun mereka mempunyai banyak masalah. Sebelum mereka mendapatkan kedamaian bersama Tuhan mereka membuat pengakuan. Kami telah insaf bahawa selain daripada dosa-dosa kami yang banyak itu, kami telah berdoa pula bila kami mahukan seorang raja. 1 Samuel 12 ayat 19. Mereka harus mengakui dengan tepat dosa yang menyebabkan kesusahan mereka. Mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan kerana pemimpinnya menyebabkan hubungan mereka dengan Tuhan terputus. Tuhan tidak menerima pengakuan kita sebelum kita bertaubat dan meninggalkan semua dosa. Kita harusnya membuat keputusan untuk mengubah kehidupan kita. Apabila kita benar-benar berduka kerana dosa, semua perkara yang janggal di hadapan Tuhan akan dihapuskan. Tugas yang sepatutnya kita lakukan sudah pun dirancangkan untuk kita. Bersihkanlah diri kamu. Hentikanlah segala kejahatan yang di depan matamu. Sesungguhnya, janganlah berbuat kejahatan, melainkan belajarlah berbuat kebaikan. Lakukan keadilan, tolonglah mereka yang tertindas, dan belahlah yatim piatu serta janda-janda. Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Umpamanya jika dia memulangkan harta orang yang telah
diterimanya sebagai jaminan, atau jika dia memulangkan barang yang dicurinya. Jika dia bertobat dan mula memeliharakan hukumku, dia tidak akan mati. Sebaliknya, dia akan hidup. Yezekiel 3 ayat 15. Paulus memberitahu kita bagaimana seorang yang bertobat. Dia berkata, insafkah kamu betapa besarnya perbuatan Tuhan dalam hal kedukaan kamu ini? Kamu sekarang sungguh-sungguh dan bergiat hendak membuktikan bahwa kamu tidak bersalah. Betapa kamu benci terhadap kesalahan. Betapa kamu rela menghukum perbuatan-perbuatan bersalah. Kamu telah menunjukkan bahwa di dalam segala perkara itu kamu benar. 2 Korintus 7 ayat 11. Dosa memudarkan pengandaian moral sehingga orang berdosa tidak dapat melihat apa yang salah terhadap sifatnya. Dosanya tidak kelihatan begitu buruk baginya. Dia hampir-hampir buta terhadapnya, kecuali kuasa Roh Kudus membelikan matanya. Seseorang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, pengakuannya tidak sungguh-sungguh dan segenap hati. Dia sendiri memaafkan dosanya. Dia berkata bahwa dia tidak akan melakukan kesalahan jika keadaan tertentu itu tidak wujud. Sesudah Adam dan Hawa memakan buah larangan, mereka malu dan takut. Pada mulanya, mereka hanya memikirkan bagaimana mencari alasan tentang dosa serta terlepas daripada kematian. Tuhan bertanya mengenai dosa mereka. Lalu Adam persalahkan Tuhan dan Hawa. Dia berkata, perempuan yang engkau tempatkan bersamaku memberikan aku buah itu, dan aku pun memakannya. Perempuan juga menyalahkan si ular. Katanya, ular itulah yang menipu aku, lalu aku memakannya. Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Perempuan itu bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau ciptakan ular itu? Mengapa engkau membiarkan dia masuk ke Taman Eden? Dia coba mencari alasan dan mempersalahkan Tuhan ke atas dosanya. Kemahuan untuk membuat alasan datang daripada syaitan dan terdapat kepada semua manusia. Tetapi pengakuan dengan mempersalahkan orang lain bukanlah jalan Tuhan, dan dia tidak menerima cara tersebut. Pertobatan yang benar-benar akan menuntun orang mengaku kesalahan tetapi tanpa penipuan. Dia akan berdoa seperti si pemungut cukai yang dikatakan Yesus. Si pemungut cukai berdoa tanpa memandang ke atas. Tuhan, kasihanilah hamba yang berdosa ini. Tuhan akan mengampuni mereka yang mengaku berdosa. Tuhan memberikan nyawanya untuk keselamatan orang berdosa yang bertobat. Kita membaca di dalam Alkitab, orang yang benar-benar bertobat, mereka merendahkan diri dan mengakui dosa-dosa mereka. Mereka tidak cuba mencari alasan dan mempertahankan apa yang telah mereka lakukan. Apostel Paulus memberitahukan dosanya. Dia tidak cuba memperkecil-kecilkannya, sebaliknya begitu kecil. Paulus menulis, hamba meminta surat kuasa
dari priest-priest besar dan penjarakan ramai umat Tuhan. Hamba pun ikut mengundi manakala hukuman mati dijatuhkan ke atas mereka. Banyak kali hamba menyiksa mereka di rumah-rumah sembahyang dan juga memaksa mereka menyangkal kepercayaan mereka. Hati hamba demikian panas sehingga hamba pergi bahkan ke kota-kota di luar negeri supaya menyaya mereka. Kisah 12 ayat 10 dan 11. Paulus ingin mengatakan Kristus Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa. Akulah yang terjahat sekali. 1 Timotius 1 ayat 15. Orang yang rendah diri, patah hati dan bertaubat yang benar-benar akan mengetahui kasih Tuhan. Dia mengerti nilai kematian Kristus. Orang berdosa yang benar betul menyesal akan mengaku dan datang kepada Tuhan dengan bebasnya, sebagaimana anak datang kepada ayah yang mengasihi. Yahya menulis, tetapi jika kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, Dia akan memenuhi janjinya dan melakukannya apa yang benar. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala kesalahan. 1 Yohanes 1 ayat 19. Itu sahaja pembacaan kita pada pagi ini, yaitu bertajuk pengakuan, dan semoga pelajaran ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita.